Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat meneruskan majlis ilmu kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada minggu lalu kita telah menerangkan kaitan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka nasta'in. Bagaimana agaknya permohonan kita itu mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap yang mendirikan rumah tangga, pertama harus jelas apakah yang menjadi matlamat mereka. Kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ayat ini menjelaskan antara lain bahawa tujuan mendirikan sebuah rumah tangga adalah untuk mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan keharmonian, mendapatkan kesejahteraan. Itulah yang diharapkan oleh kita semua. Tentunya harapan-harapan ini sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, hendaklah wujud perasaan cinta, mawaddah dan perasaan kasih sayang, yaitu rahmah. Jadi jelas kepada kita yang kita nak capai ialah kesejahteraan, dan kita tidak akan dapat menghasilkannya melainkan dengan bantuan dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membina lorong supaya harapan dan cita-cita kita itu yang disokong dengan doa mudah terlaksana. Di samping sakinah, keterangan dalam kehidupan berkeluarga, kita punya satu wawasan yang lebih besar, di mana wawasan ini akan memberi kesan kepada pembinaan masyarakat yang akan datang. Sebagaimana yang sering kita doakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan kepada kami dari isteri dan anak-anak kami, daripada isteri dan zuriat kami, supaya mereka itu menjadi penyejuk mata, dan menjadikan keluarga kami sebagai keluarga yang boleh menjadi ikutan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini adalah wawasan yang lebih besar. Kalau ayat yang pertama antara suami isteri, dan doa yang kita baca yang diambil daripada ayat Al-Quran ini menjelaskan suatu harapan masa depan. Bukan saja kita, tetapi zuriat kita, malah diharapkan selepas sakinah itu anak-anak lahir dalam keadaan yang baik, yang diridai Allah, anak-anak yang saleh dan salihah,
sehingga keluarga kita boleh menjadi contoh. Jadi harapan-harapan yang besar ini tidak akan tercapai dan tidak akan kita perolehi tanpa usaha dan doa yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kehidupan kita. Sebab itu dalam ayat Al-Quran yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai peringatan kepada kita, fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau engkau telah berusaha, kalau engkau telah bersungguh-sungguh, kerana itulah makna azam. Kemudian bertawakallah dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini adalah merupakan ayat-ayat yang seharusnya diingat ataupun sewajarnya kita usahakan untuk menjadi kenyataan. Bukan setakat kita berdoa kepada Allah, tetapi kita usahakan dengan sebaik mungkin. Dan kalau kita berdoa kepada Allah, memang kita berdoa kepada Allah, iyyaka nasta'in, hanya Engkau kami mohonkan pertolongan. Perlulah kita menepati syarat-syarat doa. Kerana syarat-syarat doa banyak kan. Jadi yang nak berdoa ni, yang terpenting tidak melakukan perkara yang mungkar dan sentiasa mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak mendekati kita? Kalau kita kotor bolor, bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci? Kalau kita perhatikan sebagai contoh wirid-wirid kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, bila dia mengadu kepada Rasulullah tentang kekurangan di dalam rumah tangganya, dia tidak lengkap seperti orang lain. Ini sesuatu yang lumrah lah. Kalau orang lain agaknya ada hamba saya dan dia pun tidak yang seperti itu. Ini satu hal yang biasa dalam kehidupan. Karena itu Rasulullah menyuruhnya membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, semata-mata untuk menimbulkan keinsafan, semata-mata untuk mencari jalan untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Katalah kalimat subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa, kita mengharap kepada yang Maha suci untuk mengurniakan kita sesuatu, kita tak boleh setakat melafazkan subhanallah subhanallah saja. Tapi kita juga mestilah mensucikan diri kita, baru kita boleh dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kalau kita diundang ke istana nak jumpa dengan presiden, adakah nak pakai baju singlet gantung aja? Adakah nak pakai baju cuma tanpa lengan, baju singlet bulat? Adakah kita nak pakai seperti itu? Tentulah kita akan cari yang pakaian yang lengkap, pakaian yang sesuai untuk
ke istana kerana diundang oleh presiden umpamanya. Atau katalah sekarang ni orang nak masuk ke mahkamah, ada kes dekat mahkamah. Dia tak boleh pakai selipar je. Dia mesti hormat mahkamah. Bukan hormat mahkamahnya sajalah. Kalau hormat mahkamah, kamu tu tak ada benda kan. Hakim yang ada dekat atas tu kena hormat. Tak boleh pakai sebarangan, tak boleh pakai selipar. Ada tata tertibnya. Itu dengan manusia. Setiap tempat tu ada peraturan. Jadi kalau kita nak meminta, nak mengharap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci, perlulah kita sucikan diri kita. Kita sucikan hati kita. Kita sucikan fikiran kita. Kita sucikan jasad kita dengan mengikut adab-adab. Bagaimana seorang itu seharusnya beradab ketika bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berjalan melihat satu orang sedang berdoa, ya Rab, ya Rab. Ini hadis ini masyhurlah. Selalu kalau orang baca kitab hadis 40 akan jumpa hadis ni di bahagian awal. Rasulullah menegur bagaimana doanya nak diterima. Kalau dia memakai pakaian haram, kalau dia memakan makanan yang haram. Artinya, kalaulah dirinya dikotori dengan benda-benda yang haram, sukarlah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengkabulkan doanya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala bersifat pemurah, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menyuruh kita berdoa sebagaimana firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan mustajabkan, aku perkenankan doa. Kita diperintahkan begitu. Tapi adab ketika berdoa, dalam hadis tadi Rasulullah menegur, kalau orang itu memakan makanan yang haram, kalau dia memakai pakaian yang haram, artinya dihasilkan, dibeli daripada uang yang haram. Atau agaknya kalau berdoa pakai seluar katok, pakai seluar pendek je, lutut nampak. Kemudian yang perempuan berdoa kepada Allah dengan pakai lokat agaknya, itu pakaian haram lah. Walaupun dibeli dengan duit yang halal, tapi bila tidak menutup aurat, tak sempurna pakaiannya. Dia memakai pakaian yang haram lah. Itu dari segi pakaian. Kalau daripada yang haram, maka dia tidak mensucikan dirinya. Atau makan daripada makanan yang haram. Atau makan makanan daripada unsur yang syubhah. Makanan yang haram kita tahulah, sama ada zatnya haram, bia ke arak ke, walaupun tak mabuk, ataupun bila dia pergi order nasi ayam, Hainanese punya chicken rice, saya dengar ada macam itulah. Kemudian bila dia tegur, ini haram pak, baca bismillah saja semua sudah boleh. Ini pun kacau juga. Terlalu liberal. Jadi kalau makan makanan yang haram, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak kabulkan? Walaupun setiap hari tunduk, rukuk, berdiri, iyyaka nasta'in, tetapi daripada hasil yang haram, ataupun makanan itu zatnya haram, macam mana nak bersihkan diri? Subhanallah, 33 kali. Tapi kalau diri dikotorkan dengan yang haram, dia tak akan sucikan diri dia. Bila tak sucikan diri dia,
dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nak dapatkan pertolongan Allah, iyyaka nasta'in dalam kehidupan berkeluarga. Adalah kita mensucikan hati, membersihkan hati. Membersihkan hati bukan kalau seorang itu tidak melakukan perkara yang mungkar, insya-Allah dibersihkan hati dia. Kerana dosa yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi tumpuk-tumpuk hitam yang akan melekat di hatinya. Tumpuk-tumpuk hitam. Kalau banyak kemungkaran yang dilakukan, banyaklah tumpuk-tumpuk hitam itu di hatinya. Jadi kalau semua hatinya itu telah diselaputi oleh tumpuk-tumpuk hitam tadi, maka orang seperti ini bila melakukan kemungkaran dia tak jadi satu kesalahan. Dah biasa. Kerana hatinya telah tertutup sehingga tidak melihat cahaya kebenaran. Kalau dia umpamanya bergelimang dengan dada, dia tidak bertaubat kepada Allah, maka hatinya telah tertutup. Jadi tak melihat bahawa dada itu salah kalau diambil. Dada itu boleh membahayakan kesihatan dia. Dia tak nampak waktu itu. Dada itu boleh menjejas daya pemikirannya. Dia tak nampak ketika itu. Kerana tumpuk-tumpuk hitam telah menyelaputi hatinya. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini pun dalam hadis 40 bahagian awal kita akan jumpa, di mana baginda antara lain bersabda yang maksudnya dalam diri manusia ada seketul darah. Kalau baik dia, maka baiklah seluruh perbuatannya. Kalau busuklah dia, kalau rosaklah dia, maka rosaklah segala perbuatan orang itu. Jadi ini adalah merupakan hal-hal yang kadang-kadang diabaikan oleh orang-orang yang berdoa. So, kalau kita kaitkan dengan kalimat subhanallah tadi, nak mendekati Allah yang Maha Suci, taklah kita sucikan diri kita daripada yang haram, daripada melakukan yang mungkar. Dan kemungkaran ni banyak. Artinya yang menyebabkan dosa itu banyak. Sama ada mata ke, sama ada telinga ke, sama ada mulut ke. Jadi nak jadi orang yang mensucikan diri ini adalah merupakan satu ujian besar. Supaya kita harap iyyaka nasta'in yang kita pohonkan satu hari sebanyak 17 kali sekurang-kurangnya, yang kita pohonkan kepada Allah, kita minta bantuannya, sama ada untuk mengukuhkan iman kita, sama ada untuk memperkasakan rumah tangga kita. Banyak yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seorang itu pula semua syarat dah ada, dia dah mensucikan diri dia, tapi masih juga yang diminta itu, yang dipohon itu tak dapat. Adakah kita nak salahkan diri kita? Sebab dalam hidup ni kita tidak akan terlepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, kan? Kita tak akan dapat lari daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasa kita dah buat segala yang diperintah dan kita rasa tidak ada perkara-perkara yang dilarang dilakukan, tapi permohonan itu masih tidak dapat.
seolah-olah jauh daripada kita. Kita tidak boleh berputus asa. Kan hidup ni tak terlepas daripada ujian. Maka disitulah Allah menilai iman kita. Allah menilai kesabaran kita. Allah menilai kita punya kemampuan akal kita untuk mengatasi masalah. Itu untuk menjadikan kita lebih berusaha, lebih berwaspada dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kata dah minta tak dapat, maka terus dia tahu lagi bab lah. Itu bukan sifat orang yang beriman. Kita tengok para sahabat-sahabat Rasul, kita baca sejarah para anbiya dan sebagainya, ujian datang pada mereka juga. Jadi kalau ada ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam kehidupan berkeluarga, maka kita kena carilah masalahnya itu di mana. Apakah masalah yang sebenarnya? Kalau anak-anak tak nak dengar cakap, kita dah berdoa puas, kita rasa kita dah cukup untuk mendidik. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebelahi kita? Saya telah ditanya oleh seorang ibu. Dia kata anaknya dia telah hantarkan setakat darjah 6 di satu pusat pengajian kerana belajar part time lah, belajar agama. Kemudian lepas tu di sekolah menengah kurang sikit lah pendidikan agamanya. Sekarang anak tu telah bekerja, habis politeknik dan bekerja. Kemudian soalan yang ditanyakan, apa yang harus dilakukan? Kerana anak dia ni bila keluar pakai lokat, dia bingung. Jadi dedah, banyak yang didedah. Dia kata dia puas berdoa, tapi anaknya masih macam itu juga. Lepas tu dia beritahu pada suami dia, kerana anaknya baru keluar. Lepas tu dia beritahu pada suami dia. Suami dia kata, okey, baik, balik nanti jaga. Aku akan gunting pakaian-pakaian yang macam itu semua. Saya beritahu dia bahawa langkah untuk menggunting pakaian yang menjolok mati itu, adakah satu huraian? Kalau kita gunting baju, katalah gunting baju itu dekat Metro masih ada jual, dekat Robinson pun ada jual, kerana anaknya sebagai guru pendapatannya besar kan. Jadi itu bukan sebagai huraian lah. Dan itu akan menimbulkan rasa marah lagi. Dan anak boleh berpura-pura kat rumah agaknya pakai baju kurung, sampai dekat mana-mana dia buka baju yang kat luar, yang dia nak pakai tu dapat dia pakai kat luar. Bila nak balik singgah lagi dekat mana-mana pergi toilet, pakai lagi baju kurung tu. Jadi kalau kita lihat contoh tadi, kat mana silap agaknya, walaupun dia telah berdoa kepada Allah. Dalam hidup ini kita tak ada manusia yang perfect. Tak ada manusia yang 100% lengkap segala-galanya lah. Mungkin ada kesilapannya jugalah. Sebab kita sebelum menyalahkan sesuatu, kita kena cari kesilapan, kita kena cari kekurangan yang ada pada kita. Nak menyalahkan senang, nak menyalahkan orang lain senang, tapi nak menyalahkan diri sendiri mungkin agak berat. Tapi dah atau tidak, kita kena akuilah, antara dia dah habis sekolah rendah, dia pergi ke menengah, macam mana dia dibiasakan supaya tak tunduk kepada ajaran agama. Kerana komplain dia antara lain, anaknya dah tak nak dirikan salat lagi, apa semua kan. Ini masalah kan. Kerana anak tu dah boleh cari makan sendiri. Jadi dia yang menangis. Macam mana nak mengatasi?
Jadi kita tak boleh kata ni kerana kau salah lah ni, yang tak nak berikan perhatian semasa di sekolah menengah, semasa dia dekat peringkat yang lebih tinggi lagi. Mungkin kerana dia ada hal-hal lain yang dia tidak memberikan perhatian. Kerana penumpuan untuk kejayaan seorang anak, bukan setakat kita utamakan pendidikan yang menyelamatkan dia di dunia, tapi kita juga jangan mengenepikan, artinya memberikan perhatian yang sama supaya tiap anak dapat diberikan perhatian seimbang keduniaan dan yang berkaitan dengan akhirat. Sebenarnya berkaitan dengan akhirat ini bukan setelah mati baru kita jumpa. Dalam dunia ini, tingkah laku, perbuatan, tutur kata, rasa hormat terhadap orang tua, ini adalah termasuk daripada bimbingan yang dikaitkan dengan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu tadi hanya boleh menangis dan saya berikan semangat kepada dia lah. Yang berlaku itu dah berlaku seperti itu. Tapi dia hendaklah cuba terus mencari jalan. Doa satu hal, usaha untuk menyedarkan si anak satu hal yang lain. Saya beritahu dia, kalau dengan kekasaran tu tak bukan huraian yang dapat dilihatlah dalam keadaan sekarang. Pada dia huraian itu baik, tapi saya kata matlamat yang baik kalau cara nak sampai kepada matlamat itu tak betul, mungkin akan menimbulkan masalah lebih besar lagi. Mungkin anak itu akan lari keluar rumah kerana kat rumah tak ada kebebasan. Tapi kalau kat rumah kemesraan ada di antara ibu bapa, hormat di antara anak terhadap ibu bapa itu ada, anak akan dengar cakap. Sebab itu selalu saya katakan, anak tidak harus diajar supaya takut dengan kita, tapi anak itu perlu diajar untuk menghormati kita. Dan kita juga perlu menghormati anak-anak. Jadi doa seorang ibu tadi belum, dia tak boleh kata ni Allah tak makbulkan lah. Dia kata itu belum dimakbulkan, positif lah. Buat masa ini mungkin tak boleh, buat masa ini agaknya belum dapat. Tapi kalau diusahakan lebih dan dilihat apa sebab yang berlaku seperti itu, mudah-mudahan satu masa Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doanya. Soalnya sebagai orang beriman, kita tidak boleh berputus asa. Jadi saya jelaskan tadi, dalam kita berdoa kepada Allah, pertama adalah kita cuba mensucikan diri kita. Bukan saja makan minum, hati kita, fikiran kita. Kita positif. Kalau kita kata susahlah nak dapat, tapi kita berdoa juga susahlah nak dapat, bang susah. Tapi kalau kita positif, kita kata insya-Allah satu masa Allah akan beri, lambat laun Allah akan mengkabulkan doa kita. Kita tak putus asa terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita lihat nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Nuh alaihi salam kita tahu ceritanya kan. 800 tahun cuma 80 saja yang beriman. 800 tahun. Kalau 800 bagi dengan 80, satu tahun berapa orang yang beriman? Satu tahun tak satu orang boleh yang beriman. Ambil masa 10 tahun baru dapat satu orang yang beriman. 100 tahun 10 orang. 800 tahun 80 orang. Dia tak putus asa. Itu mengikut riwayat-riwayat sejarah lah, yang sampai kepada kita 10 tahun satu orang.
Tak ada rasa putus asa. Jadi ini adalah merupakan satu yang positif. Tidak boleh putus asa. Dalam Al-Quran Allah ada menjelaskan dalam ayat bermaksud tidak akan berpuasa melainkan kaum yang kafir, yang ingkarkan Allah, mereka akan berputus asa. Yang terjun, yang timbak kepala, yang makan racun, itu kerana putus asa. Tapi kalau benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan putus asa tidak ada. Kemudian Sayyidatina Fatimah diajar juga oleh Rasulullah. Pertama tadi subhanallah. Jadi kita boleh fahamkan daripada semangat tasbih ini yang mensucikan Allah, nak dekat yang dengan yang Maha Suci, mestilah kita mensucikan diri kita. Kemudian yang kedua selalu kita baca alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi sama ada yang kita dapat itu kurang baik ke, yang kita dapat itu baik ke, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Agaknya sakit tak hati kita? Katalah cukup bulan kita bagi pada isteri kita. Selalu kita bagi 500 agaknya atau 800 agaknya. Hari itu ada masalah. Agaknya bagi 200. Agaknya lah. Lepas tu isteri tengok, cuma ini aja. Agaknya geram ke tidak? Lepas tu kita pun jawab, dah bagus tu aku beri. Sikit pun, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Itu sifat orang yang beriman. Kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Jadi alhamdulillah, ia sebagai satu yang boleh memberikan kesan kita menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini memang kita lafazkan setiap hari, setiap pagi kita lafazkan. Bila dalam doa kunut kita baca falakal hamdu ala ma qadait. Maka segala puji bagi Engkau ya Allah atas apa juga yang Engkau telah tentukan. Jadi kalau kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang banyak alhamdulillah, yang sikit pun alhamdulillah. Yang baik alhamdulillah, yang tak baik pun alhamdulillah. Bukan alhamdulillah kita minta lagi supaya datang tak baik. Kalau yang baik alhamdulillah, semoga dapat tambahan lagi. Kalau yang tak baik alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ni berbeza dengan alhamdulillah yang pertama tadi. Alhamdulillah yang kedua yang dapat yang tak baik, nasib baik aku dapat cuma macam ini je. Orang lain lagi teruk daripada aku. Jadi alhamdulillah lah. Jadi kalau isteri yang dibagi 200, alhamdulillah. Bukanlah lain kali suami cuma bagi 200 saja. Alhamdulillah. Kerana ada orang lain yang suaminya pakai ilmu hilang, tak kat mana tak bagi nafkah. Jadi 200 dah bagus. Itu sifat orang yang beriman kepada Allah. Dalam kehidupan berkeluarga pun begitu. Yang kita selalu diingatkan dalam Al-Quran ada juga menyebutkan, mungkin kita tak suka, tapi itu ada kebaikannya pada kita. Dan akhir sekali kalimat Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, ini mengajar kita supaya kita ni bila berdoa kepada Allah jangan ada perasaan sombong. Kerana yang Maha Besar itu Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni kecil-kecil je. Kita ni ada kat dunia ke, tak ada kat dunia ke, pada Allah sama je. Tak ada apa-apa. Mungkin keluarga kita nangislah kan. Jadi kita ni macam debu yang berterbangan lah. Tak ada apa-apa benda kita. Jadi kita jadi kita sekarang ni kerana dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah orang yang berdoa kepada Allah dengan penuh tawaduk, rendah diri,
dan rendah diri pada orang-orang, pada siapa saja, insya-Allah Allah akan simpati dan Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan hajat-hajatnya. Lepas tu bila Sayyidatina Fatimah minta sesuatu yang tidak dimampui oleh suaminya, inilah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Fatimah. Tapi kita tak bolehlah terus ada perasaan putus asa. Lepas tu kita kata kita dah baca ni semua tapi tak jadi juga. Kita ingatkan bahawa bila Allah tak beri dengan segera, ada hikmah. Bila Allah SWT beri dengan segera, kabulkan dengan segera, ada hikmah. Kerana Allah tidak pernah menjadikan sesuatu itu dengan sia-sia. Jadi iyyaka nasta'in, hendaklah kita sentiasa menaruh harapan, menaruh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang kita pohonkan, dia sajalah yang menentukan. Apa juga yang kita tidak ingini agar dijauhkan dari kehidupan berkeluarga, dialah juga yang dapat memenuhi permintaan kita. Tetapi ikhtiar kita kepada Allah janganlah semakin tipis dan menipis. Kerana orang yang berdoa, kita katakan tadi, mestilah jauhkan dia pada perkara yang mungkar. Kemudian dia juga menepati adab-adab berdoa kepada Allah. Kemudian hendaklah yakin doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kerana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, hadis bermaksud Allah itu berada pada sangkaan hamba-Nya. Kalau hamba-Nya yakin akan dapat, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan. Dan dalam melakukan kebajikan sebelum berdoa, dan doa itu bukanlah untuk maksiat, untuk menjauhkan diri kepada Allah. Itu sebahagianlah daripada syarat-syarat untuk memenuhkan harapan kita melalui doa yang diharapkan Allah mengkabulkannya. Iyyaka nasta'in, kita baca setiap salat, maka kita hendaklah dalam keadaan yang memudahkan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa kita, khususnya dalam kehidupan berkeluarga. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.